Semuanya diikim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada pukul 10 pagi ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Mesyuarat khas yang berlangsung di Menara SPR itu akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh. Kementerian Pendidikan KPM digesa mewujudkan prosedur operasi standard berhubung pemeriksaan berkala terhadap peralatan elektrik serta aspek keselamatan bangunan di semua sekolah. Sambungan itu, Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad yang membuat gesaan itu berkata, pemeriksaan secara berkala perlu dilakukan setiap 6 bulan atau setahun agar kesemua peralatan berada dalam keadaan baik dan tidak memudaratkan. Beliau menjelaskan perkara itu bagi mengulas laporan pihak media berhubung kejadian yang mengakibatkan seorang murid perempuan berumur 8 tahun patah jari tangan kiri, manakala 3 lagi mengalami kecederaan ringan apabila kipas siling dalam kelas di semua sekolah rendah di Selama Perak terjatuh. Yayasan Bank Rakyat YBR menyediakan peruntukan berjumlah RM300,000 bantuan awal pengajian kepada 300 mahasiswa dari keluarga B40 yang menuntut di Universiti Sains Malaysia USM, Universiti Utara Malaysia UUM dan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Ahli Lembaga Pemegang Amanah YBR, Datuk Muhammad Syarizal Sari dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa program bantuan awal pengajian itu diwujudkan buat keluarga yang kurang berkemampuan, terutama dalam kalangan masyarakat luar bandar, pedalaman dan miskin bandar agar dapat memberi peluang kepada mereka yang melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Perkembangan selanjutnya kembali bersama saya dalam berita IKIM yang akan disampaikan pada pukul 12.30 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 20 September 2014, khusus pemantapan ibadah saudara Muslim asas Falak telah dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi di Putrajaya. Tujuan khusus dilaksanakan adalah untuk memberi pendedahan kepada saudara Muslim mempelajari ilmu falak iaitu pengetahuan bagi menentukan arah kiblat, waktu solat dan takwim dalam melaksanakan ibadah seharian. Khusus ini melibatkan seramai 20 orang peserta yang terdiri daripada saudara Muslim yang bekerja di sekitar kawasan Putrajaya. Pengisian program termasuklah berkaitan pengenalan ilmu falak, penentuan arah kiblat dan waktu solat, pengenalan takwim dan penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah di Malaysia. Bagi slot latihan dalam kumpulan LDK pula, para peserta khusus diberikan penerangan berkenaan peralatan yang biasa digunakan untuk mengukur arah kiblat dan cara pengendaliannya. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkiv Negara Malaysia. Hello, JKM. Saya Fizan, boleh saya bantu? Sebenarnya macam ni. Okey, macam ni puan. Pihak JKM ada menyediakan program PDK iaitu pemulihan dalam komuniti yang diuruskan oleh NGO. Jadi program ni khususnya adalah untuk OKU. Termasuklah Down syndrome dan juga masalah penglihatan. Terutamanya dari segi pemulihan. Apa lagi program-program yang disediakan kat PDK tu? Semasa di PDK ni, pelatih biasanya akan mengikuti latihan pengurusan diri, mengira, lukis, terapi muzik, sukan dan juga rekreasi. Sekiranya anak puan ni menghadiri sesi pemulihan sekurang-kurangnya 8 hari dalam sebulan, beliau layak untuk menerima elang bulanan. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Sekiranya puan berminat, puan boleh menghubungi terus PDK berhampiran tempat puan lah atau menghubungi pejabat kebajikan masyarakat daerah. Selain itu, sekiranya puan memerlukan maklumat lanjut berhubung perkhidmatan JKM, puan boleh melayari laman sesawang berikutlah: www.jkm.gov.my. Bermula 15
September ini, nantikan isyarat memanggil dan jadi pemanggil terpantas dalam kuis inspirasi setiap Isnin hingga Jumaat di Radio IKIM. Menangi sebahagian wang tunai atau wang terkumpul sebanyak RM6,000 dengan hanya menjawab soalan pengetahuan am yang mudah. RM100 akan menjadi milik anda bagi setiap jawapan yang betul. Jika tiada pemenang, wang tersebut akan digandakan dalam segmen seterusnya. Dengarkan isyarat memanggil dalam segmen Warna Pagi IKIM dan Destinasi IKIM dan menangi wang tunai hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari laman web www.ikim.my. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Abdullah bin Qais, maukah engkau aku tunjukkan salah satu daripada harta perbendaharaan syurga?" Abdullah menjawab, "Tentu aku mahu ya Rasulullah." Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucaplah, "La haula wala quwwata illa billah." لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat dengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kembali saya Nur Hayati Paradi kembali bersiaran bersama anda menerusi Aspirasi 11 edisi Khamis 20 Oktober 2022 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Semoga Allah sentiasa memberkati sahabat pendengar, dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Apapun nak ucapkan terima kasih pada kawan-kawan pagi sebentar tadi yang telah pun mewarnakan pagi Khamis anda bersama Luqman dan juga Sufian, juga pada penerbit mereka Haji Faiz Haji Osman. Alhamdulillah. Moga-moga apa juga yang mereka sampaikan memberikan warna yang indah dalam kehidupan kita semua insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan
Hayati. Bagi kita mulakan kejap lagi, kita ada pengajian ilmu dalam kelas kita. Kita ada tahsilan ibadah untuk bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Perkongsian kita hari ini untuk sama-sama anda ajukan soalan. Kita nak sama-sama belajar sesuatu untuk mengindahkan lagi ibadah kita, insyaAllah. Jadi anda boleh ikuti perkongsian tahsilan ibadah nanti di FB IKIM FM dan juga YouTube channel IKIM. Juga kami kongsikan videonya. Bukan sekadar anda boleh dengar, tapi juga anda boleh tonton perkongsian tersebut nantinya, insya-Allah. Saat ini jom kita nak mulakan pagi kita berpagi-pagi bersama dengan Hafiz Hamidun featuring Naufal Zain menerusi Khairul Bariyah. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. ونور عيني
pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Triple A, sah berilmu, mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo bangkit berani. Dapatkan 15,000 tiket percuma Kickstart Saham. Langkah pertama labur saham syariah. Layari labursaham.com. Labursaham.com. Ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Triple A. Ingat saham, ingat Triple A. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penerbit rancangan radio grade B41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia, berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, mempunyai ijazah sarjana muda kepujian dengan pengkhususan dalam bidang sebaran am, komunikasi massa, pengajian media atau penyiaran yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang setaraf dengannya, serta mempunyai 2 tahun pengalaman dalam bidang berkenaan. Antara bidang tugas, on air mengikut jadual yang ditetapkan, menerbitkan rancangan yang telah ditetapkan dan membuat liputan dan rakaman luar. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 24 Oktober 2022. Assalamualaikum. Rakyat Malaysia dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dengan tipu hela skamer. Jangan panik dan jangan ikut arahan dari pemanggil yang tidak dikenali. Ingat, tabung haji tidak akan meminta maklumat peribadi atau membuat transaksi kewangan melalui panggilan telefon. Jangan jadi mangsa penipuan skamer. Saya, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman, Pengarah Eksekutif Haji. Kalau curiga, jangan percaya. Nasihat ini dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji. Leah, saya tengok awak sehari dua ni asyik murung saja. Nanti makin naik darah tinggi awak tu tahu. Saya ni risaulah Abang Haji. Awak ni tak sudah-sudahlah risau. Awak kena jaga kesihatan awak, Leah. Cuba cerita sikit kat saya. Apa yang awak risaukan sejak akhir-akhir ni? Kita ni Abang Haji, anak kita ramai tapi semuanya perempuan. Yang lelaki cuma anak kakak saya yang kita jadikan anak angkat dan saya susukan dia. Memanglah dia mahram kita dengan anak-anak kita. Tapi dia bukan waris kita bang kalau kita dah tak ada nanti. Itu yang awak risaukan, Leah. Sebab bila kita meninggal nanti, bukan semua harta kita tu anak perempuan kita dapat. Kalau kita buat wasiat pun, saya tak tahu cara yang terbaik. Boleh ke buat wasiat untuk waris sendiri? Abang nak ke nanti adik-beradik abang berebut-rebutkan harta abang bila abang dah tak ada nanti? Harta atas nama abang tu bukannya sikit. Tanah abang bukannya sekangkang kera. Rumah sewa je ada 200 buah. Lori sampah ada 70 buah. Tanah kelapa sawit 100 hektar. Hei Abang Haji ni risau tu saya. Betul juga awak cakap tu, Leah. Selama ni saya tak terfikir pula nak uruskan harta-harta itu. Tapi macam mana nak buat? Dengan siapa boleh kita rujuk? Ada masalah untuk menguruskan harta anda? Bawalah masalah-masalah anda berkaitan harta kepada kami untuk diselesaikan dengan menghadiri program kami Kursus Bimbingan dan Panduan Pengurusan Harta Keluarga Islam tahun 2022 yang akan diadakan pada 22 hingga 23 November 2022 di Dewan Besar IKIM. Iuran hanya RM450 saja. Untuk pendaftaran hubungi unit program dan latihan di talian 0362046323 atau 325 atau layari laman web IKIM untuk maklumat lanjut. Allahumma salli ala Muhammad wa nuril absar wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها
اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bermula 15 September ini, nantikan isyarat memanggil dan jadi pemanggil terpantas dalam kuis inspirasi setiap Isnin hingga Jumaat di Radio IKIM. Menangi sebahagian wang tunai atau wang terkumpul sebanyak RM6,000 dengan hanya menjawab soalan pengetahuan am yang mudah. RM100 akan menjadi milik anda bagi setiap jawapan yang betul. Jika tiada pemenang, wang tersebut akan digandakan dalam segmen seterusnya. Dengarkan isyarat memanggil dalam segmen Warna Pagi IKIM dan Destinasi IKIM dan menangi wang tunai hari ini. Maklumat lanjut, norma dan syarat layari laman web www.ikim.my. Terus Semarak Cinta Rasul di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian Tahsinul Ibadah. Perkongsian kita hari ini tak lain tak bukan kita bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram dan pun bersedia di hujung talian saya ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama sekali lagi perkongsian kita menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Hari ini adalah sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Jadi anda boleh ajukan soalan-soalan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, ataupun anda boleh ajukan soalan anda di WhatsApp IKIM di 0112900404. Sebelum kita nak mula dan buka sesi soal jawab kita pada hari ini Ustaz, kita mulakan dengan mukadimah terlebih dahulu Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Nur Hayati Paradi, penerbit rancangan Tahsinul Ibadah. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan tuntutlah, carilah wasilah, sebab perantaraan untuk kamu dapat menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara sebaik-baik wasilah untuk seseorang itu menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memperbanyakkan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mana-mana amalan dalam agama ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita melakukannya dalam masa yang sama Allah juga melakukannya. Tidak ada. Melainkan amalan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallu alaihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan mengucap salamlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama Allah Taala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru amalan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah amalan yang mulia yang dapat menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya pada bulan yang mulia ini,
yang disebut sebagai bulan Maulidur Rasul, hendaklah kita mempunyai suatu azam baru, mempunyai suatu niat baru, iaitu apa yang saya akan sumbangkan, apa yang saya akan lakukan untuk diri saya supaya saya dapat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lain tidak bukan amalan itu adalah memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap orang, setiap kali dia menyambut Maulidur Rasul, dia tanya diri dia, apakah alamat dan tanda yang dia mencintai Rasulullah? Berapa banyak selawat yang dia dedikasikan, yang dia persembahkan untuk Nabi SAW. Dan sebenarnya boleh kita katakan itu adalah hasil daripada majlis-majlis yang kita sambut saban tahun. Biar ada perubahan dalam kehidupan kita. Misalnya setiap tahun bertambahlah sunnah dalam kehidupan kita. Bertambah sunnah dalam segi makannya, segi masuk tandasnya, masuk rumahnya dan seumpamanya. Setiap orang dia tanya diri dia sendiri, berapa banyak sunnah yang dia hidupkan dalam diri dia sebagai melambangkan bahawasanya dia mencintai sosok tubuh yang telah melakukan sunnah tersebut. Nabi SAW bersabda, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Barang siapa yang dihidupkan sunnahku di zaman rosaknya umat, maka dia akan dapat pahala mati syahid. Semoga kita semarakkan Maulidur Rasul ini dengan menambahkan selawat kepada Nabi SAW dan menambah sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita, insya-Allah. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz untuk ingatan dan pesan-pesan tadi sebagai mukadimah kita untuk pertemuan kita pada kali ini. Dan kita nak mulakan sesi soal jawab kita untuk sama-sama anda tanyakan soalan bersama dengan Ustaz Selamat Lutfi Muharram di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM di bahagian komentar ataupun di WhatsApp IKIM di 01129004. Soalan pertama datang dari Temerloh. Encik Zaman ni tanyakan soalan, tanya, jika sahabat kita ni jadi imam, sahabat kita ni bangun dengan yakin rakaat keempat, padahal makmum dah tegur sahabat kita dah bangun rakaat yang kelima. Patutnya apa yang perlu sahabat kita ni sebagai imam lakukan, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila bertembung antara keyakinan imam dengan teguran daripada orang lain, sama ada orang lain itu makmum sendiri ataupun orang lain itu adalah orang yang bukan makmum, segi kaedahnya imam mengamalkan kaedah yakin. Apa maksud imam mengamalkan kaedah yakin diri dia? Iaitu seperti mana yang kita belajar, kalau seseorang itu ragu-ragu, adakah dia semayang itu 3 atau 4, maka dia akan mengambil bilangan 3. Dia akan apa? Dia akan mengambil 3. Dalam istilahnya disebut al-akhdhu bil yaqin. Dia tidak boleh dan dia tidak wajib untuk mengikuti saranan, teguran daripada makmum yang di belakang dia, kerana diutamakan keyakinan diri dia berbanding pemberitahuan daripada orang ramai. Tetapi dengan catatan, kalaulah bilangan makmum yang menegur tu ramai, sekira-kira sampai ke tahap mutawatir. Apa maksud sampai ke tahap mutawatir? Sampai ke tahap tak mungkin mereka ni semua berpakat nak prank imam, contoh. Ataupun tak mungkin semua ini berpakat dan salah. Mereka semua bangun, imam duduk, contoh. Ataupun imam bangun, mereka semua duduk. Imam perasan kiri kanan dia semua duduk walaupun dia bangun. Jadi kalaulah sejumlah ramai itu, tak mungkin mereka ini berpakat atas berbohong. Ataupun tak mungkin mereka ini bersekutu dalam salah. Maka barulah pada ketika itu imam harus ataupun wajib meninggalkan yakin dia, pergi kepada apa? Pergi kepada yakinnya makmum. Sebab apa? Sebab imam punya yakin itu dipanggil zan sahaja, dan makmum ini oleh kerana bilangannya mutawatir, maka kaedah yang selalu dipakai
sesuatu yang terhasil daripada mutawatir lebih diutamakan berbanding sesuatu yang terhasil daripada hanya zon sahaja. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ada Puan Zainab tanyakan soalan. Puan Zainab dari Seremban. Dia kata, jika kita terlupa niat jamak takdim dalam solat zuhur dengan asar, bolehkah kita ulang solat zuhur itu semula dan niat jamak takdim semula Ustaz? Sebab antaranya yang dikatakan sini, kenderaan memang tak berhenti ketika waktu asar tu nanti. Dalam bab sembahyang jamak takdim, sembahyang jamak takdim, syarat sah dia menurut pendapat yang muktamad, hendaklah berniat menjamakkan salat itu di dalam sembahyang pertama. Maknanya kalau sembahyang zuhur, asar, jamak takdim, niat sahaja aku menjamakkan sembahyang asar pada waktu zuhur jamak takdim itu hendaklah dilakukan sebelum salam, selepas takbir. Antara itu. Kalaulah selepas mengucapkan salam, barulah teringat untuk berniat. Berdasarkan pendapat muktamad ini, maknanya orang ini sudah tidak berpeluang untuk mengerjakan sembahyang jamak takdim. Dan hendaklah dia mengerjakan solat asar di dalam waktunya. Bagaimana pula nanti kenderaan yang disewa itu, dibayar tiketnya itu tidak berhenti pada waktu sembahyang asar, sedangkan dia belum lagi sembahyang asar. Solusinya adalah apa? Solusinya adalah dia mengerjakan solat asar di atas kenderaan tersebut secara sembahyang menghormati waktu, iaitu dia sembahyang di atas kerusinya. Dia lakukan apa yang dia mampu daripada segi mungkin berdirinya kalau dia mampu. Yang lain-lain itu dibuat secara isyarat. Fatihah dia wajib baca, tasyahud dia wajib baca, segala rukun qauli dia wajib baca. Dan solat itu kelak bila sampai di destinasi hendaklah diqadha semula. Ini adalah penjelasan sekiranya kita memakai pendapat yang muktamad bahawasanya niat jamak takdim itu mesti diselesaikan sebelum memberi salam sembahyang yang pertama. Ada pendapat yang kedua dalam mazhab al-Imam Syafi'i, iaitu dibenarkan berniat itu selepas daripada sembahyang pertama. Maknanya antara sembahyang pertama dan sembahyang kedua itu kalau berniat dalam keadaan tempoh pisahan itu tidak lama, maka masih lagi boleh berniat. Kalau seseorang itu mengamalkan pendapat yang kedua ini, maka ia tidak perlu melakukan sembahyang hormat waktu seperti yang saya nyatakan pada pendapat yang pertama. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan dari sahabat kita juga di WhatsApp IKIM. Masih lagi tentang solat jamak takdim ni Ustaz. Dari dua soalan. Satu soalan pertama adalah, kata berapa tempoh masa yang memutuskan mualat dalam solat jamak takdim Ustaz? Mualat terjemahannya berturut-turut. Ia adalah merupakan salah satu daripada syarat sahnya sembahyang jamak takdim. Dan berturut-turut itu dituntut antara memberi salam sembahyang pertama dan takbir sembahyang yang kedua. Dan sekiranya berlaku pemisahan masa yang lama antara kedua-dua solat tersebut, maka tidak dibenarkan melakukan jamak takdim. Soalannya, yang dikatakan pemisahan lama itu berapakah detiknya ataupun berapa lama? Disebutkan di dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i telah didabitkan ataupun telah ditanda kadarnya adalah sekadar kurang daripada 2 rakaat yang ringkas. Itu kita kira tak lama. Kalau lama ni, sekira-kira waktu senggang itu meluasi ataupun cukup untuk sembahyang 2 rakaat.
Kalau waktu senggang antara salam dan juga takbir itu, kalau nak sembahyang 2 rakaat yang ringkas sempat, maka kita kira lama. Kita bolehlah anggarkan mungkin 1 minit lebih je. Itulah waktunya yang dikira masih lagi boleh berpisah jarak tersebut. Baik, soalan kedua sebelum kita berhenti rehat daripada penyanyi yang sama, kata apakah beza antara perbuatan sapu dan basuh semasa wuduk Ustaz? Contohnya masa basuh muka, air tak banyak di tangan jadi seolah-olah macam menyapu je Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Dalam perintah berwuduk ada 2 perintah. Perintah pertama faghsilu, basuh. Perintah yang kedua wamsahu. Wamsahu maknanya apa? Sapu. Faghsilu basuh dan wamsahu sapu. 3 anggota basuh. 1 anggota sapu. 3 anggota yang basuh muka, tangan dan juga kaki. Dan 1 anggota yang disapu adalah kepala. Bila kita menyapu di tempat yang disuruh membasuh, maka anggota itu dikira tidak sah. Kalau kita basuh di tempat yang disuruh sapu, dia bukan sapu kepala, dia basuh kepala dia. Dia tunduk kepala dia kat kepala paip, basuh, lencun. Adakah memadai? Ada khilaf dalam masalah ini. Sebahagian ulama Syafi'i kata tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Quran kata sapu, kamu pergi basuh. Namun berdasarkan pendapat yang muktamad adalah boleh. Sebab apa? Basuh ini adalah lebih, buat lebih. Basuh ni dia buat lebih. Sapu ni dia kurang daripada basuh. Kalau kita basuh maknanya kita dah buat lebih. Lebih tak apa. Walaupun hukumnya boleh jadi makruh, tapi sah. Tapi kalau tempat yang disuruh basuh kita pergi sapu, kita buat kurang. Kalau buat kurang tak boleh. Buat kurang tak boleh. Maka di sini pentinglah untuk kita memahami dhabit ataupun definisi bagi perkataan basuhlah dan juga perkataan sapulah. Dibezakan oleh ulama bahawasanya sapu ini dengan basuh dibezakan dari sudut sayalanul ma'. Sayalanul ma' ini maksudnya apa? Sayalanul ma' ini maksudnya air mengalir. Justru kalau satu orang dia sapu kepala, dia celup tangan dalam kolah, dia sapu. Boleh tak? Boleh, sebab memang kepala dia suruh sapu. Tapi kalau dia celup tangan dalam kolah, tangan dia basah, dia bukan kaut air ni, dia celup, tangan dia basah kan? Kemudian dia sapu muka dia. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab pada ketika itu dia sapu muka dia, bukan dia basuh. Samalah juga perlu diingatkan bagi mereka yang ambil wuduk menggunakan air yang sedikit. Contohnya menggunakan botol mineral kecil, ataupun menggunakan tudung mineral, ataupun menggunakan spray. Maka perlu reti untuk guna alat tersebut. Silat-silat wuduk kita tak sah. Contohnya, satu orang dia ambil wuduk pakai spray, biasanya dinasihatkan kalau pergi haji ataupun naik ke atas kapal terbang kan, untuk mudah ambil wuduk pakai spray. Jadi kita spray macam mana? Kita spray dan ada bintik-bintik air kat muka kita, kita ratakan. Kita spray, ada bintik-bintik air, kita ratakan. Itu tidak memadai. Sebab apa? Itu dipanggil apa? Itu dipanggil sapu. Sebab air itu sedikit dan tidak mengalir. Maka sebab itu kalau nak ambil wuduk, dia ambil air, kemudian dia tuang dan air itu mengalir dan dia ratakan. Boleh. Sebab dia beza dengan sapu adalah sebenarnya kalau kita nak perincikan, sebenarnya bezanya kalau sapu ni air sikit, kalau basuh ni air banyak. Air banyak itu ditakrifkan sebagai banyak dia sampai dia boleh mengalir dengan tabiatnya. Itu yang disebut dalam kitab Safinatun Najah. Syarat air yang digunakan itu hendaklah dia mengalir dengan tabiatnya. Apa maksud mengalir dengan tabiatnya? Kalau air itu sikit, dia tak boleh mengalir sendiri. Kita kena alirkan dia. Betul tak? Maksudnya kita kena tarik dia baru dia bergerak kan, sebab air itu sikit.
Tapi kalau air tu banyak, kita letak, dia akan mengalir sendiri kan. Itu dia panggil air itu mengalir dengan tabiatnya. Kalaulah ciri-ciri air mengalir dengan tabiat itu ada semasa kita basuh muka, semasa kita basuh tangan, semasa kita basuh kaki, maka kita telah menyempurnakan syarat. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Wallahu a'lam. Ustaz, walaupun dia mengalir macam sebahagian je, macam dia mengalir sebahagian wajah, lepas tu dia dah mengalir, lepas tu kita sapu ratakan, itu pun kira mengalir ke Ustaz? Dia kira sebagai mengalir. Terima kasih banyak Ustaz. Kita akan berhenti rehat seketika untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi. Lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi. Ila صراطك المستقيم. إلى صراطك المستقيم. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran menerusi sesi soal jawab bersama Ustaz Ahmad Lutfi Muharram dalam Tahsin Ibadah. Untuk anda ajukan soalan-soalan anda di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Ustaz, kita sambung lagi soalan daripada sahabat-sahabat kita ni Ustaz. Antara soalan yang datang daripada sahabat kita ni, Azizul Hakim di YouTube channel IKIM kata, adakah wajib khatib berada di saf paling depan semasa khutbah Ustaz? Dia kata, bagaimana jika mimbar terletak di saf ketiga contohnya, maka makmum membelakangi khatib? Macam mana tu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Daripada segi kedudukan khatib, tidak ada syarat kedudukan khatib itu hendaklah paling depan sekali daripada segi syarat. Makna kata, kalaulah khatib itu lebih belakang daripada sebahagian makmum, maka ia tidak menjejaskan kesahihan sembahyang Jumaat
tersebut. Namun sudah tentulah adalah lebih molek kalau boleh ijaz. Dan itulah kebiasaannya, khatib berada paling hadapan. Kerana adabnya begitu. Khatib ni dia menyampaikan. Dia seperti muallim, mengajar. Maka tak seharusnya lah satu orang anak murid, bila dia belajar, dia duduk belakang pula daripada ustaz dia. Dia hendaklah berada depan ustaz dia. Itu perumpamaan dia. Itu daripada segi bagusnya, afdalnya. Tapi daripada segi kesahihannya, tidak ada masalah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita ada Izwan Sulaiman tanyakan soalan di FB pun tanya, di YouTube channel IKIM pun tanya soalan yang sama. Kata, Assalamualaikum Maulana. Bolehkah wanita berqasidah seperti kaum wanita Habsyah yang menari dan menyanyi ketika Rasulullah datang ke Madinah, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis ada menyebut berkaitan dengan jariyah. Jariyah ni terjemahannya budak kecil yang belum balik, yang mereka itu telah menyanyi di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya. Dan hadis ini menjadi dalil dan sandaran bagi ulama yang membenarkan perbuatan tersebut. Cuma ada sebahagian daripada perkataan yang dia sebut dalam nasyid dia itu ataupun ghina dia itu yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia menyatakan Nabi mengetahui perkara yang akan berlaku esok. Maka Nabi tegur. Itu sahaja yang Nabi tegur. Dan dalam riwayat bahawa Sayyidina Abu Bakar marah. Dia kata, adakah seruling syaitan di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi SAW menegur Sayyidina Abu Bakar supaya membiarkan. Lebih kurang begitu riwayat berkaitan dengan yang disebut sebagai jariyah yang telah menyanyi, berqasidah, bernasyid. Maka sebab itu hukumnya adalah harus dan dibenarkan. Tetapi dalam hadis tersebut adalah yang melakukannya itu adalah jariyah, iaitu budak perempuan yang belum baligh. Yang belum apa? Baligh. Adapun kalau wanita dewasa, maka nyanyiannya itu ataupun qasidahnya itu, walaupun dalam mazhab Al-Imam Syafi'i suara perempuan ni bukanlah aurat. Sautul mar'ah laisa bi'aurah, itu pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Namun suara perempuan itu bukanlah aurat, ada catatannya. Apakah catatannya itu? Sekira-kira tidak menimbulkan fitnah. Sekira apa? Tidak menimbulkan fitnah. Maknanya, apa maksud menimbulkan fitnah? Bila suara itu disebut, suara itu didengari oleh kaum bukan sejenis, iaitu kaum lelaki, dia boleh menimbulkan perasaan-perasaan syahwat kepada kaum lelaki. Maka pada ketika itu suara perempuan itu adalah merupakan aurat bagi lelaki tersebut, sebab dia ada syarat selagi mana tidak menimbulkan fitnah. Dan kita pun mungkin pernah dengar ayat Quran yang Allah memerintahkan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya janganlah melunakkan suaramu, la takhda'na bil qaul, janganlah melunakkan suaramu di hadapan kaum lelaki, kerana ada di kalangan yang mendengar itu hati dia sakit, hati dia ada penyakit. Apa maksud hati dia penyakit? Dia akan membayangkan perkara-perkara yang tidak sehat apabila mendengar suara perempuan tersebut. Maka justru itu, kalau sekadar bukan di hadapan lelaki, maka itu adalah perkara yang dibenarkan tanpa ada perselisihan. Tetapi sekiranya di hadapan kaum lelaki dan secara umumnya suara itu dilunakkan dan boleh menimbulkan fitnah, maka ia tidak dibenarkan.
Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya daripada Ain Ismail tanyakan soalan. Ustaz kata nak tanya sahabat kita ni terjumpa tulang atas enjin kereta dan dia rasa tulang itu adalah tulang khinzir sebab owner lamanya dulu adalah tak beragama Islam. Bila ada perasaan was-was macam tu, adakah dia perlu samak Ustaz? Kata sebab dia sambung sikit kan sebab dia dah terpegang. Macam mana Ustaz? Yang pertama, sesuatu itu kita tak akan hukum sebagai najis selagi mana kita tak pasti. Cuma dalam masalah tulang ni dibahaskan. Kalau kita jumpa tulang ke, kita jumpa daging ke dan kita tak tahu tulang ataupun daging ni adakah daripada haiwan yang disembelih ataupun tidak. Contohnya tulang tu memang pasti tulang lembu. Cuma kita tak pasti adakah tulang lembu itu daripada lembu yang disembelih ataupun tidak disembelih. Ataupun kita jumpa tulang dan kita tak pasti ini tulang binatang yang suci ataupun tidak, maka asalnya kita hukum dia sebagai najis. Cuma adakah dia tulang babi ataupun bukan, maka asalnya kita hukum paling ringan iaitu dia tulang yang biasa sahaja, najis yang biasa sahaja. Tapi kalaulah kita pasti, barulah kita akan bahaskan perlu disamak ataupun tidak. Jadi perlu disamak itu kalau pasti sahaja. Semata-mata owner sebelum ini orang bukan Islam, tak semestinya tulang tu tulang khinzir kan. Sebab apa? Seperti mana dia makan khinzir, mungkin dia juga makan lembu, mungkin dia juga makan benda-benda yang lain. Maka tak jadi semestinya. Sebab kaedah fiqahnya adalah kita hukum yang paling ringan, iaitu dia adalah najis daripada najis biasa sahaja. Dan kalaulah pasti pun dia memang daripada tulang khinzir, sebab kita reti, kita boleh beza yang mana satu tulang khinzir dan bukan, adakah perlu menyamaknya? Bergantung adakah ketika kita pegang tulang itu basah ataupun tangan kita basah. Kalau kedua-duanya tidak ada, maka tidak ada kewajipan dan tanggungjawab syarak untuk menyamak tangan. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ada Siti Aisyah di Facebook IKIM tanyakan soalan. Assalamualaikum Maulana. Dia kata ada dua soalan. Yang pertama, jika wanita suci jam 3 petang ketika sedang berada dalam kelas di sekolah, adakah wajib terus mandi dan solat atau boleh tangguh mandi pada jam 5 petang selepas balik dari sekolah Ustaz? Apabila satu orang perempuan dia terputus darah, maknanya dia suci. Bila dia suci, sedangkan waktu solat masih ada, dia kena solat. Kalau dia tak solat sehingga waktu habis, dia dikira meninggalkan solat. Dia dikira apa? Meninggalkan solat. Tetapi kalau dia nak solat pula, dia kena mandi dulu. Kalau dia solat begitu saja, maka solatnya itu tidak sah. Persoalannya, boleh tak dia mandi? Itu soalan dia. Kalau dia boleh mandi, sudah pasti dia wajib mandi. Sebab mandi itu adalah tuntutan syarak. Kalau dia tangguhkan sampai balik pukul 5 nanti, maknanya dia akan sembahyang Allah. Sengaja menangguhkan salat, maka hukumnya adalah berdosa. Hukumnya adalah salah. Hukumnya adalah berdosa. Maka poin yang pertama, adakah dia boleh mandi ataupun dia tak boleh mandi? So kalau dia tak boleh mandi, jadi tak boleh mandi. Sebab apa tak boleh mandi? Ini contoh aja. Tak boleh mandi sebab kerana air tak ada yang mencukupi. Tak boleh mandi kerana tempat mandi tak ada. Contohlah, tak ada tempat mandi yang sesuai. Tak boleh mandi kerana keadaan itu mungkin akan mengaibkan dia. Contohlah, sebenarnya mandi tu kalau ramai orang buat, dia tak jadi aib lah. Tapi sikit-sikit yang buat, maka orang rasa malu. Sedangkan ia adalah merupakan tuntutan syarak. Maka kalaulah tak boleh mandi dengan erti kata tak boleh sungguh,
maka dia boleh untuk apa yang kita panggil, dia boleh mengerjakan sembahyang secara hormat waktu, kena juga sembahyang. Tapi dia mengerjakan sembahyang secara hormat waktu dan hendaklah dia mengqadha semula solat tersebut bila dia dah mandi. Tapi usaha untuk mandi itu hendaklah dilakukan. Terima kasih banyak Ustaz. Soalan kedua daripada Siti Aisyah tadi, dia kata adakah wajib meratakan air ke dalam kuku semasa berwuduk dan mandi wajib, dan apa kadar ukuran kuku yang panjang tu Ustaz? Bila kita ambil wuduk ataupun mandi, kita wajib menyampaikan air ke bahagian anggota zahir. Anggota zahir ni kita sebutlah, kalau kepala ni sampai ke akar rambut lah, sampai ke kulit kepala. Akar rambut, sampai ke kulit kepala. Sampai ke kulit kepala. Maknanya kalau perempuan itu mentocangkan rambut dia, dan dengan sebab rambut dia bertocang, air tak boleh sampai ke setiap urat rambut, maka dia mesti menguraikan tocang dia dan sampaikan air. Ataupun lelaki yang pakai tocang, sama juga hukum dia, pastikan. Sebab itu kaum lelaki mungkin pakai tocang macam orang negro contohnya kan. Itu memang rambut, bukan rambut palsu. Dia kena pastikan semasa mandi junub adakah air sampai. Kalau yang macam tocang orang negro tu, maka secara umumnya tak sampai. Maka dia tak boleh buat rambut macam tu. Tak boleh buat rambut macam tu kerana ia akan menghalang daripada sahnya mandi junub. Kemudian itu bahagian kepala. Kemudian bahagian muka pula, dalam mulut ni tak wajib sampaikan air sebab dia dikira bahagian batin. Dalam biji mata tak wajib sampaikan air sebab dia dikira batin. Telinga, kawasan telinga kena sampaikan air, iaitu bahagian yang kita boleh nampak daripada luar. Bahagian yang kita boleh nampak daripada luar wajib sampaikan air. Dan bahagian mana lagi? Bahagian kubul dan dubur. Jadi bahagian kubul dan dubur, baik kaum lelaki, baik kaum perempuan, wajib menyampaikan air daripada bahagian kubul, kemaluan hadapan, dan dubur, kemaluan belakang, iaitu bahagian yang kalau dia mencangkung, bahagian itu terbuka. Sehingga itu pun kena sampaikan air. Sebab itu, kalau satu orang itu nak sempurnakan mandi junub dia, mandi haid dia, dia perlu duduk. Dia perlu duduk supaya apa? Supaya air sampai ke bahagian yang terdedah ketika dia cangkung. Kalau dia berdiri, air tak sampai. Misalnya kan? Maka dia kena duduk. Itu sama ada kubul ataupun dubur, khususnya wanita, maka dia perlu pastikan air sampai. Dan bagaimana pula dengan kuku yang ditanya tadi? Menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i, bahagian dalam kuku ini wajib disampaikan air. Dan bahagian itu apa? Bahagian itu kalau kita kerat kuku kan? Bahagian yang kita kerat maka akan ada terdedah kan? Bahagian itulah. Bahagian tu. Bahagian paling minima yang terdedah kalau kita kerat kuku, maka bahagian itu wajib disampaikan air juga. Ini berdasarkan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Kita sampai ke hujung Ustaz, sedikit hujung ni pesan-pesan Ustaz akhir untuk rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Ada hadis yang menyatakan alamat orang itu ada iman, dia mandi junub. Sebab apa? Sebab dia berjunub ni tak ada siapa tahu. Dia dengan Allah Ta'ala je. Tetapi walaupun dalam keadaan macam tu, dia mandi juga. Dalam keadaan kalau dia tak mandi pun, dia keluar pergi kerja, dia tak mandi junub, mana orang tahu dia tak mandi junub? Mana orang tahu dia tak mandi haid? Mana orang tahu dia tak mandi nifas kan? Tapi dia mandi juga, maka itu tanda seseorang itu ada iman.
ada iman. Kerana iman